Hai guys, Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam apa khabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okey? InsyaAllah. So, seperti mana yang korang tengok sekarang ni, aku berada dalam aku punya bilik lah. Dalam aku punya dunia. Tak ada video on board, tak ada video motovlog. Sebab seperti mana yang kita semua tahu, satu Malaysia dah tahu, sekarang ni kita dalam musim PKP, Pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan. Atas sebab tu, tak adalah video on board, kita tak boleh keluar suka-suka. Sekarang ni dah masuk fasa kedua punya PKP. Semua tempat macam kedai makan ke apa ke, semuanya buka daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam je sekarang ni. Kerja pun aku tak pergi. Aku kerja daripada rumah. Kat situ ada aku punya laptop tu buat kerja office lah. So, tiap hari aku bangun, buka laptop, buat kerja daripada rumah. Itu je yang aku buat sepanjang 2 minggu PKP fasa yang pertama hari tu. Dan aku yakin kebanyakan daripada korang pun macam tu. Mana yang dapat cuti tu syok lah, duduk rumah kan. So tujuan aku buat video ni seperti mana yang korang boleh baca pada tajuk video ni lah. Sebelum tu korang boleh abaikan gambar thumbnail tu. Gambar thumbnail tu aku ambil entah dari mana-mana lah. Tu bukan gambar member aku. So aku nak bagi tahu pada korang dan juga nak minta tolong ataupun nak minta jasa baik korang untuk doakan salah seorang daripada kawan baik aku yang disahkan positif COVID-19 baru-baru ni. Dan dia dah pun dimasukkan ke ward ICU. Aku dapat tahu pasal dia dimasukkan ke ward ICU ni semalam ke 2 hari lepas. Semalam aku rasa, which is agak mengejutkan jugalah. Sebab bila dah masuk ward ICU tu, dia punya keadaan agak berat lah kan. Kalau tak, takkan dia masuk ICU kan. Dia cerita pasal macam mana kawan aku boleh terkena ataupun positif COVID-19 ni. Dia terkena jangkitan daripada abang ipar dia lah. Abang ipar dia dimasukkan dalam ward, ada gejala macam demam-demam apa semua pada 22 hari bulan. Dan kebetulan 3-4 hari sebelum abang dia ni didapati demam, member aku ni adalah pergi jumpa dia apa semua, dan ada close contact lah, berjumpa secara berdepan macam tu. And then 3-4 hari lepas tu, abang ipar dia ni macam ada demam-demam. Baru dapat tahu yang abang ipar dia ni ada join yang kes tablik dekat Masjid Seri Petaling tu. Tapi kalau ikutkan abang ipar dia ni, dia tak masuk dalam masjid tu, dia just duduk kat luar. And then abang ipar dia ni pun, kalau tak silap aku, dia tak ingat ada salam dengan siapa-siapa ke, ada kontak dengan siapa-siapa ke masa majlis tablik tu. So macam dia pun tak tahu sama ada dia berisiko untuk terdedah ataupun tidak. And then pada 22 hari bulan tu, abang dia pun ditahan ward sebab dia ada macam background history ataupun ada sejarah pergi ke majlis-majlis yang memang antara menjadi penyebab tersebarnya COVID-19 ni kan. Member aku ni pun tak tahu yang abang ipar dia ni ada pergi majlis jemaah tablik tu. So bila dapat tahu pasal hal ni, dia call KKM suruh dia untuk quarantine diri dia, self quarantine dekat rumah. Meaning to say, dia tak boleh keluar, dia kena duduk dalam rumah. And then dia pun tak boleh bercampur. Dia ada bini seorang, confirm lah bini seorang lah. Bini dia ni tengah mengandung dan dia duduk dengan mak dia juga. So dalam rumah dia tu ada 3 orang. So ketiga-tiga ahli keluarga dia ni duduk dalam bilik asing-asing. Dia ada cerita dengan aku yang sepanjang tempoh self quarantine tu, dia just call je mak dia. Tak boleh berjumpa, tak boleh apa. Sebab benda ni mengejut dia dapat tahu. Dan dia orang terus self quarantine. Dan selepas daripada 22 hari bulan tu, 2 hari lepas tu, 24 hari bulan, bang ipar dia disahkan positif COVID-19 dan dia call KKM. Dia tanya KKM macam mana prosedur seterusnya dan apa semua. Dan lepas pada tu, KKM bagi tahu yang ambulans akan datang ambil dia. So ambulans pun datang lah dekat taman kat rumah dia tu. Bayangkanlah dalam keadaan ambulans tu datang, yang petugas-petugas KKM tu yang pakai PPE tu, yang pakai suit plastik tu kan, yang pakai protection the whole body tu, datang nak ambil dia. So korang bayangkanlah macam mana perasaan dia nak menghadap jiran-jiran dia kiri kanan apa semua. Dan selepas daripada tu, aku tak pastilah kawasan kejiranan dia tu macam mana, ada arahan untuk self quarantine dekat rumah ke apa ke, aku tak pasti. Dia bukan duduk dekat kawasan-kawasan area Bangi ni, dia tak duduk area di sini. Dan aku pun tak ada jumpa dia dalam masa 3-4 bulan daripada hari ni. Maksudnya memang aku tak ada jumpa dia langsung dalam masa terdekat ni. Dan pada hari yang sama tu, dia dan 2 lagi ahli keluarga dia lah, mak dia dengan isteri dia sekali lah, angkut dengan ambulans tu pergi ke hospital untuk buat saringan, untuk buat check up dan sebagainya. Lepas tu dia orang dikuarantinkan dalam satu ward yang dihaskan lah. Pada hari yang dia dibawa pergi ke ward tu, dia tak ada rasa macam demam lagi, dia just rasa macam sakit tekak macam tu lah. Lepas tu dia dikuarantinkan dalam satu ward. Dan sekali lagi dia tak ada jumpa dengan mak dia, dia tak ada jumpa dengan isteri dia. Macam tu lah sepanjang masa dia call mak dia, bergayut mak dia sebab nak bercakap secara depan-depan. Tak dapat. Start daripada hari dia self quarantine tu sampai ke hari ni, dia tak dapat jumpa lagi mak dia, which is pada aku sedih weh, serius sedih. Sebab dalam keadaan dia dalam ICU sekarang ni, aku tak tahulah macam mana keadaan bini dia yang tengah mengandung tu dengan keadaan mak dia. Sebab mak dia tu ibu tunggal. Mak dia ibu tunggal, tambah pula dia tu anak tunggal. Maksudnya memang mak dia memang dah tak ada tempat bergantung lain lah. Sebab mak dia kan dah tua apa semua kan. Berat tu ujian tu. Pada 26 hari bulan, 2 hari selepas dia admitted ataupun dia macam dikuarantinkan dalam ward tu, dia dapat tahu petang 26 hari bulan tu, dia bagi tahu aku dia dengan bini dia positif.
Mak dia Alhamdulillah negatif. Mak dia terselamat. Cuma dia dengan wife dia lah, start daripada 26 hari bulan tu, dia dah mula rasa demam, dia dah mula rasa sakit dada. Dan pada keesokannya, iaitu 27 hari bulan tu, dia dah mula rasa macam sesak nafas, dah tak boleh nak bernafas. Dia terpaksa pakai yang topeng tu, yang alat bantuan pernafasan, apa nama alat tu. Abang ipar dia pada masa tu dah memang dalam ICU lah, sebab ada masalah dengan dia punya salur pernafasan dia apa semua. So aku dapat tahu yang member aku ni ditolak ataupun dimasukkan dalam ICU pada tengah malam 2 pagi ke 3 pagi kalau tak silap aku. Aku terkejut Aku terkejut, aku speechless, aku macam tak tahu nak react macam mana, sebab aku tak sangka gila benda-benda yang macam ni jadi dekat salah seorang yang aku kenal, yang aku rapat. Serius. So atas sebab tu aku buat video ni, dan aku dah pun minta kebenaran mak kepada kawan aku ni untuk buat satu video pasal anak dia ni. Dan aku minta jasa baik korang lah, aku minta sangat-sangat korang doakanlah dia, agar andai kata penyakit tu hanyalah sebagai ujian pada dia, minta Allah ringankan. Dan andai kata penyakit tu menjadi asbab pada pemergian dia, minta Allah mudahkan urusan dia. Aku minta sangat-sangat pada korang semua, aku minta sangat-sangat. Nama kawan aku ni Muhammad Faizal bin Muhammad Rosli. Okay, so pada Faizal, sebab aku tak tahu keadaan dia sekarang ni, aku tak boleh nak contact dia, nak pergi tengok dia apatah lagi kan. Pada Faizal dan keluarga, Jal, kalau kau tengok video ni, kuatkan semangat. Aku harap sangat-sangat kau kuat, sebab benda ni tak ada siapa lagi boleh tolong kau melainkan diri kau. Aku percaya geng-geng doktor, geng-geng tu punya nurse apa semua tu, dia akan bagi 200% komitmen pada kau. Tapi kita tak boleh harapkan dia orang punya kudrat semata-mata. Engkau pun kena kuat, Jal. Serius. Aku minta sangat-sangat. Okay. Dan aku minta korang jangan salah faham. Aku up video ni bukanlah untuk menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan abang ipar dia atas sebab dah pergi tapi tak buat check up. Tak, aku bukan nak salahkan abang ipar dia. Tak, serius tak, sumpah tak. Sebab to be honest, bila dah jadi macam ni, dah tak ada guna dah nak salahkan siapa-siapa sebenarnya. Tak payahlah nak jadi mereka-mereka yang kecoh kan kat social media, cakap kerajaan dulu lah punya pasal ni. Kalau kata kerajaan dulu sekat pelancong daripada luar apa semua dulu apa semua kan, pada aku dah tak ada makna dah, sebab benda dah lepas. Sebab kita pun dah kena hadap dah pun benda ni. So berbalah dekat social media, salahkan orang tu, salahkan orang ni, pada aku dah no point dah. Kita kena terima reality, benda ni kita kena hadap, dan kita kena hadap lah dengan cara yang ikut flow kan. Kalau kata kerajaan keluarkan arahan duduk rumah, duduklah rumah. Kalau kata kerajaan tak bagi keluar daripada rumah, janganlah keluar daripada rumah. Janganlah berkumpul. Nak keluar pergi beli barang, hantar seorang wakil, hantar je lah seorang wakil. Ni berlungguk kau ke dekat Tesco, dekat Giant, dekat Econ Safe tu, ramai-ramai satu family bawa turun. Itu memang keluar ramai-ramai, otak tinggal kat rumah kan. Aku tak faham tu, serius. Start 2 minggu ni macam-macam PL yang kita nampak, macam-macam perangai yang kita nampak. Kita nampak perangai artis yang demand macam-macam dengan kerajaan, perangai business owner yang famous kan, yang mengecam, yang claim kenapa kerajaan bagi bantuan pada B40, M40. Kalau ikutkan memang panas kot kan. Kalau baca dia punya tuntutan Persatuan Sediman tu memang tak masuk akal. Yang aku tak tahan satu benda tu, yang orang minta 500 ke 1000 sebulan selama 6 bulan ni, atas sebab dia orang sebagai artis kerja tak tentu. Kalau ada job ada duit, lepas tu tak ada KWSP. Dan aku jam aku serius jam. Sebab aku dulu kalau nak cerita buat kerja, lepas SPM dulu aku ada buat kerja kontrak, aku ada buat kerja yang kedai makan kan, kerja-kerja yang gaji hari RM20, RM30 sehari. Dan macam kerja kontrak tu dia lebih sikit lah, sebab kerja berat RM40 sehari, RM45 sehari. Kerja macam tu, dia tak ada KWSP. Dia jenis yang kerja ada gaji lah, sebab gaji kau based on hari kau bekerja. Dalam sebulan kalau kata 10 hari, kau gaji sehari RM40, kau dapat lah 400 kan. Banyak tu lah. So golongan-golongan ni ada tau, wujud dalam Malaysia ni. So cuba kau compare kan golongan artis yang time ada job ada duit, tak ada job tak ada duit, dengan golongan yang kerja-kerja jenis yang makan gaji hari ni dan juga tak ada KWSP. Diorang lebih kurang sama level dia tau. So kenapa golongan ni dia tak dapat bantuan khas, macam mana golongan yang ni, yang famous Amos ni kan, yang beria sangat nak minta tuntutan. Bukan satu je, yang lain-lain tu aku malas nak ambil pot sangat. Aku tertarik dengan allowance 500 hingga 1000 sebulan tu. Even yang frontliner pun tak dapat allowance sebanyak tu. Dia orang boleh pula minta. Aku tak faham betul apa yang orang fikir, betul-betul selfish tu, serius. Tapi itulah, tak boleh juga nak salahkan dia orang kan. Orang yang kaya dan terkenal ni tak semuanya cerdik, tak semuanya pandai pakai otak. So tak gunalah gaduh-gaduh kan, biarlah. Yang penting kerajaan dah buat apa yang patut dia orang buat, kerajaan dah bagi apa yang patut dia orang bagi. So kita sebagai rakyat ni, sebagai geng-geng yang bukan level-level artis ni, dengar katalah, ikut cakap kerajaan, tahu sangap nak keluar kan. Aku pun sangap nak keluar. Gila, Sofia dengan Yaya kat bawah tu duk panas enjin dia hari-hari. Itu pun kalau aku turun hari-hari, kalau aku malas nak turun. Sebab aku tahu turun tak boleh nak pergi mana. Macam no point aku nak turun tingkat 5 turun bawah
naik balik. Alamak, malas. So, okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video yang tak seberapa aku untuk hari ni. Dan pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.